Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara, yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang di-Pertua Dewan Rakyat, yang berhormat Datuk Rashid Hasnun, Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang yang juga pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial, yang berusaha Dr. Nizam Maidin bin Bacha Maidin, Setiausaha Dewan Rakyat, yang berusaha Muhammad Sujairi Abdullah, Setiausaha Dewan Negara, yang berbahagia Dr. Rashid Mustafa Sarwar, Wakil UNICEF ke Malaysia, ahli-ahli yang berhormat, ahli Parlimen dan Dewan Negara, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. First and foremost, allow me to extend my thanks to the United Nations Children Fund, UNICEF, for your continuous support in the fight for children's rights around the world, which includes the children of Keluarga Malaysia. May I also take this opportunity to congratulate Datuk Seri Azalina Osman Said, Chairman of the Special Committee on Women and Children's Affairs and Social Development, for taking a visionary initiative in protecting and ensuring that the children of Keluarga Malaysia are not left behind. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, acara istimewa ini dianjurkan sempena Hari Kanak-kanak Sedunia yang disambut pada 20 November setiap tahun. Sambutan ini adalah usaha kebersamaan di peringkat antarabangsa dalam menjaga kebajikan kanak-kanak dan meningkatkan kesedaran tentang isu-isu mendesak yang dihadapi mereka. Kanak-kanak amat dekat di hati saya kerana mereka merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada kita. Saya percaya adalah tidak memadai jika kita hanya memperuntukkan satu hari dalam setahun untuk memperingati hak dan keperluan yang sepatutnya dinikmati oleh mereka. Kita sebenarnya perlu berusaha lebih untuk melindungi kanak-kanak kerana ada di antara mereka bakal menjadi pemimpin yang hebat di masa akan datang. Saya percaya setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan pendidikan dan membesar dalam suasana yang kondusif agar mereka mampu menjadi individu yang boleh mencapai potensi penuh dan mengejar impian mereka. Oleh itu, kita semua mempunyai peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan modal insan yang penting dalam negara. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Justru, dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini selaras dengan falsafah Convention mengenai Hak Kanak-kanak atau Convention on the Rights of the Child, CRC 1995, dan Akta Kanak-kanak 2001 yang juga mendekankan
prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan terbaik mereka. Di Malaysia, individu berumur di bawah 18 tahun didefinisikan sebagai seorang kanak-kanak seperti yang termaktub dalam CRC. Dalam hal ini, Malaysia berpegang teguh dengan matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals SDG yang menjadi agenda global pertubuhan bangsa bersatu agar tiada kanak-kanak yang terpinggir dalam pembangunan negara dan mereka berhak untuk hidup dengan selamat dan gembira. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah mengakibatkan perubahan besar kepada sosioekonomi di seluruh dunia. Tetapi wabak yang melanda ini tidak harus menggoyahkan keazaman kita dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kanak-kanak. Usaha bersepadu daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat secara amnya sangat diperlukan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih baik dan selamat untuk kanak-kanak membina masa hadapan mereka. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita bersama-sama mencapai matlamat ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, selari dengan konsep keluarga Malaysia dan perlantikan Malaysia untuk menduduki Human Rights Council atau HRC, Malaysia kekal komited dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak dan golongan rentan, mangsa keganasan seksual dan keganasan rumah tangga. Di antara Julai 2020 dan Ogos 2020, sebanyak 1,721 kes keganasan seksual terhadap kanak-kanak telah direkodkan dan terdapat 2,162 kes aktif yang sedang di dalam perbicaraan. Di samping itu, kami teguh dalam memperkukuhkan rangkaian penuh hak semua kanak-kanak di bawah bidang kuasa Malaysia serta meningkatkan kerjasama dengan sektor dan antara agensi termasuk pihak berkuasa tempatan, NGOs dan pertubuhan antarabangsa di bawah United Nations. Juga jangan kita lupa tentang perlindungan kanak-kanak dalam tahanan. Komitmen Malaysia dalam menangani isu ini dapat dilihat dengan penubuhan program Alternative to Detention apabila kami berikrar sebagai ahli HRC. Kerjasama kerajaan bertanggungjawab dalam melindungi semua kanak-kanak di negara ini tanpa mengira kewarganegaraan, bangsa, agama, kelahiran atau status-status lain. Kepentingan terbaik mereka mesti diambil kira, terutama apabila menangani keperluan kanak-kanak yang terdedah termasuk kanak-kanak pelarian ataupun refugee. Ini adalah selaras dengan prinsip konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Sejak sekian lama, Malaysia kekal komited berhubung hal penahanan untuk kanak-kanak di Malaysia. Moving forward, kita mesti melakukan yang terbaik untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk menangani isu global yang berkaitan dengan kanak-kanak. Program kesedaran seperti ini adalah antara tindakan yang boleh diambil untuk menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kanak-kanak. Marilah kita berikrar untuk melindungi anak-anak kita daripada segala amalan yang memudaratkan dan diskriminasi kerana mereka adalah bunga-bunga taman Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you and stay safe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat atas ucapan sebentar tadi. Dimohon